Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. PRU 15 bakal diadakan tidak lama lagi. Tetapi pernahkah Anda berpikir, sesuatu yang besar bakal ditangguhkan ataupun bakal dibatalkan? Banyak benda di dunia ini yang pernah dibatalkan. Dibatalkan oleh karena darurat ataupun sesuatu yang tak dapat dielakkan. Contohnya, permainan liga bola sepak, badminton, dan banyak lagi aktiviti di seluruh negara yang pernah dibatalkan, pernah cancel ataupun ditangguh untuk pada tempo yang diumumkan ataupun pada tarikh yang diumumkan. Adakah Anda pernah berpikir jika PRU 15 dibatalkan? Mungkin dibatalkan oleh beberapa sebab yang tertentu yang tak dapat dielakkan. Pernahkah Anda terfikir benda itu boleh berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, PRU 15 yang pasti bakal menggemparkan seluruh Malaysia, terutamanya ahli politik di Malaysia yang menantikan pengumuman tarikh PRU 15 yang sedang bersedia di kubu masing-masing untuk menang PRU 15 ini. Semua ahli politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, admin ingin membuat satu laporan ataupun memberi Anda satu laporan, membacakan Anda satu laporan ini yang mungkin bakal membatalkan PRU 15 di Malaysia. Setelah parlimen dibubarkan, pasti PRU bakal dilaksanakan kurang daripada 60 hari selepas parlimen dibubarkan. Pada 10 Oktober yang lalu, Perdana Menteri Ismail Sabri yang kini adalah Perdana Menteri caretaker untuk negara kita Malaysia, di mana beliau sekarang adalah Perdana Menteri caretaker, telah membuat keputusan, telah membatalkan, telah membubarkan parlimen pada 10 Oktober. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin laporan yang admin akan baca sekejap lagi, Anda perlu bersama di dalam video ini untuk mengetahui apa laporan ini. Mungkin laporan ini bakal membuat PRU 15 dibatalkan. Mungkin. Ataupun kalau Agong berkenan, mungkin dibatalkan, ataupun saya pun tidak tahu. Kalau Anda mempunyai komen ataupun Anda mengetahui tentang undang-undang, Anda boleh komen di bawah. Mana tahu ada yang tahu ataupun sahih, maafkan saya, ataupun fasih dengan perkara ini. Jika yang mengetahui tentang undang-undang, bolehkah parlimen dibatalkan, atas sebab apa? Saya tak tahu, tapi saya ingin kongsikan dengan Anda. Satu laporan ini, laporan agensi pengurusan. Agensi pengurusan ini telah membuat satu laporan. Laporan ini admin rasa boleh membatalkan PRU 15. Tapi itu terpulang kepada pihak-pihak yang berwajib membolehkan PRU 15 dibatalkan ataupun tidak. Mari kita baca artikel ini, maafkan saya, mari kita baca laporan ini. Agensi Pengurusan Bencana Negara. Amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama. Untuk kawasan perairan Kondo, Reef North, Palawan dan Labuan berkuat kuasa dari 12 sehingga 15 Oktober tahun 2022. Orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan semua media sosial, serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Ramalan cuaca signifikan berdasarkan analisis MET Malaysia Weather Research and Forecasting Model METWRF, European Center for Medium Range Weather Forecast ECMWF, dan Global Forecast System GFS. Angin baratan dijangka bertiup kencang dan menumpu di kawasan utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah persekutuan. Labuan bermula 12 sehingga 14 Oktober dan kawasan utara Semenanjung bermula 13 sehingga 15 Oktober. Disebutkan Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, pembentukan garis badai yang boleh mengakibatkan ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku di negeri-negeri
berkenaan termasuk kawasan perairannya dalam tempo tersebut. MIT Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan berterusan dalam kurungan waspada melibatkan utara Sarawak dan barat Sabah bermula pada 12 hingga 14 Oktober 2022. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama. Untuk kawasan perairan Kondo, Reef North, Palawan dan Labuan berkuat kuasa dari 12 sehingga 15 Oktober. Orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan semua media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Dikemas kini 10 Oktober pada jam 1 petang. Selain daripada itu, di Facebook ataupun semua laman media sosial daripada Facebook MetGeo, gambar ini adalah Sungai Gombak pagi ini pukul 7.35 pagi dari kamera trafik di BKL. Sungai Gombak pagi ini mencatat 0,5 meter melepasi paras bahaya pada pukul 7.15 pagi, melepasi paras bahaya. Pada pukul 7.30, catatan di penyukat jalan Tun Razak mencatat 0,81 meter melebihi paras bahaya. Hujan renyai, ada kala sederhana masih turun di sekitar Kuala Lumpur. Itu adalah laporan daripada MetGeo melalui Facebook. Seterusnya pula, laporan perkembangan bencana negeri Sabah pada 10 Oktober yang lalu. Perkembangan harian. Maklumat tambahan, penampang paras air Sungai Moyog sehingga 6 pagi menunjukkan penurunan dan dalam keadaan terkawal. Itu pada 10 Oktober. Operasi pemantauan masih diteruskan dari masa ke semasa oleh anggota penyelamat. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah satu laporan yang sahih berkenaan dengan daripada agensi pengurusan bencana negara. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah laporan cuaca kita di Malaysia dan beberapa negeri yang sudah disebutkan sebentar tadi di bahagian Sabah dan Sarawak, wilayah persekutuan dan juga Semenanjung. Ini adalah amaran. Dan adakah PRU15 relevan diadakan? Dan kepada Anda yang menonton video ini, jika Anda mempunyai pengetahuan tentang undang-undang, bolehkah PRU15 ini dibatalkan dan apa yang boleh menyebabkan PRU15 ini dibatalkan? Kalau Anda tahu, Anda boleh komen di bawah dan kita boleh berkongsi pendapat. PRU15 dibatalkan, itu adalah persoalan daripada admin. Jika Anda boleh jawab, Anda boleh jawab di bawah, dipersilakan komen di bawah. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, dikatakan pada PRU15 ini bakal terjadi sesuatu yang sangat panas politik kita di Malaysia. Terdapat dua nama yang naik pada ketika ini, yaitu Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datus Sri Anwar Ibrahim. Antara mereka dua, siapakah pilihan rakyat? Ataupun mungkin ada nama yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, semua itu di tangan Anda, keputusan di tangan Anda. Anda boleh mengundi untuk menyokong sistem demokrasi di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat, info yang lebih terkini berkenaan dengan politik di Malaysia. Cintai Malaysia kita. Terima kasih Malaysia kerana menonton.